Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka sallam. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan juga hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang terlalu banyak yang Allah kurniakan kepada kita yang tidak mampu kita hitung. Terutama nikmat yang paling besar iaitu nikmat di mana Allah anugerahkan kepada kita hidup di mana sebelum ini kita belum lagi disebut ada. Ya, jadi kita ni dihidupkan, ada kan? Tanda menunjukkan bahawa kita faham, iaitu dia menceritakan tentang dia yang maha hidup, bukan kita yang hidup, bukan kita punya kepunyaan hidup, tetapi hidup ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah Subhanahu wa taala esanya, dia yang tahu dengan sebab apa kita dijadikan, dihidupkan. Allah yang maha tahu, dia maha hidup, dia yang tahu bagaimana kita nak ditempa kita ni. Malaikat begini cara dia tempa. Nur Muhammad, siapa lagi? Nabi-nabi, wali-wali Allah, jin, malaikat, apa lagi? Iblis, apa lagi? Apa saja tu Allah yang jadikan, dia tahu. Walaupun COVID yang halus tadi, halus, tak nampak dengan mata kuman tu, ada lagi halus. Dipanggil Latif. Ya Latif, yang maha halus, yang maha lemah lembut ataupun halus. Sangat halus. Jadi halus ni dia maknanya batin. Al-batinu. Lebih halus lagi. Apa benda yang halus supaya dalaman Allah ciptakan tu lebih halus lagi pun ada. Jadi kalau kita kata kita ahli saintis, kita lebih tahu, mana orang-orang, para nabi, para wali Allah, dia lebih tahu lagi. Sebab dia menyebut Ya Latif, Allah yang maha halus, yang maha lemah lembut. Dia lagi alam yang halus-halus. Sebab mana Latifun Khabir. Dah halus, lepas tu lagi alam gaib, lagi halus. Kalau kuman tu tadi nampak lagi pakai teropong yang besar, nampak lagi yang halus kuman tu. Ini gaib. Gaib ni tak boleh tengok dengan apa alat pun tak boleh, gaib. Tapi dia ada. Lagi halus. Maknanya orang ahli Allah ni, dia lebih lagi. Kalau engkau berbincang-bincang tentang ahli dunia, ahli saintis ni, orang alim ulama yang betul-betul yang kenal diri, kenal Allah, para wali Allah, kau janganlah nak tipu dia. Kau nak kata kau saintis, kau lebih pandai ke, tak payah. Dia tak payah bincang dengan kau pun. Dia dah tahu dah apa kandungan dalam apa kau nak masukkan, nak inject manusia ni. Dia dah tahu dulu dah apa benda dalam kandungan ni. Kau tak payah cerita dengan dia. Kau cerita banyak membohong je. Dia tahu dalam kandungan tu semua adalah benda-benda batil kau nak masuk dalam badan manusia. Pasal benda ni bukan 1-2 hari kau punya kerja ni, Yahudi ni. WHO ni bukan yang benda baru. Benda dah lama dah. Sejak merdeka lagi dah. Siapa lahir kena injection vaksin. Tapi dulu tak sebut vaksin dah. Injection ni untuk nak kawal budak baru lahir. Apa sebab dia baru lahir kau nak inject? Tak ada sakit apa benda pun. Kenapa? Sebab kita dah maknanya ni, orang kita ni, minta maaf, bila kena jolok je, duit je apa kan, siap
Yahudi dia tunggu agenda dia. Agenda dia untuk biar apa kita ni umat Islam di Malaysia ke ataupun Nusantara ni biar lemah dia dapat jajah. Masa lahir tu kita bagi dia lemah. Biar dia dengan Allah terputus gelombang dia. Budak baru lahir kan Rasulullah bagi tahu bila lahir anak Adam, maknanya dia tu dilahirkan fitrah, bersih. Mana ada kotor, mana ada najis, bersih. Engkau pandai-pandai engkau. Ya Allah. Tapi kita salah orang kita juga sebab ada sesuatu. Kita tahu dah. Ulama-ulama yang betul dah hentam dah lawan. Kau hina ulama tu, kau pakai cakap kau supaya engkau dapat duit. Bila enjet tu kau ada persen sikit. Kementerian Kesihatan ke apa, kau menteri Kesihatan, kau ada masuk sikit. Yahudi kata kau pakai ni apa ni, aku bagi kau 5%. 5% juta tu. Juta dia nampak. Sanggup dia nak rosakkan umat Islam. Itu serangan biolo, serangan yang halus. Dia ingat dia halus dah. Orang ahli Allah tu ya Latif, ya Latif. Al-Batinu yang selalu berzikir tu dia tahu dah. Kau nak serang manusia yang sebab dia lebih halus lagi, dia tahu. Allah Ta'ala tu maha halus. Dia lebih tahu lagi. Allah cerita yang halus-halus sebab dia yang Latiful Khabir. Lebih halus lagi daripada apa pun. Hingga gaib pun dia ciptakan. Jadi kau buang orang yang betul-betul lah. Sampai sekarang siapa lahir mesti kalau tak tak boleh masuk sekolah lah, macam-macam kau urut. Sekarang sama juga vaksin. Kalau kau tak injet pun dia paksanya. Dia guna kaedah tu juga. Kita pula yang mana yang dah terbiasa duduk dalam akuarium Yahudi, ikutlah. Macam orang simpan duit dalam bank juga. Dia dah terbiasa puluh tahun, dah seronok makan duit tu. Duit riba tu kan. Dalam bank. Dia dah biasa. Bila kita lawan, dia kata. Ini Islamik lah. Islamik. Jawablah nanti mufti, ulama, jawablah. Siapa yang suruh Islamik kan? Engkau pasal engkau ada dapat bulan-bulanan 7,000, 12,000 bank bagi. Kau sanggup kata ni boleh dengan cara ni kita maknanya dia tak ada riba. Sanggup engkau. Riba tu maknanya penipu lah. Kau masuk duit kau tu tadi, dia gunakan duit kau, dia tipunya kau. Lepas tu dia bagi keuntungan, dia tak tahu dia meniagakan duit kau tu tadi, meniaga pelacuran, meniaga apa. Kau tahu ke dia duit kau tu dia nak meniaga apa? Kau tahu ke? Kau simpan duit. Lepas tu bercampur-campur duit tu. Halal, haram duit tu dalam bercampur. Riba lah tu. Benda yang Allah tak suka. Boleh kau halalkan pula. Islamik. Buat Islamik, buat betul-betul. Jangan sangkut paut dengan Yahudi punya apa tu. Ini kau apa-apa ke Yahudi juga kau pengala dia. Dunia, bank dunia pegang juga. Tak nak diperbodoh-bodohkan rakyat. Nak berbodoh-bodohkan. Jadi ulama-ulama macam ni lah. Kita ni takut, Rasulullah takut. Bukan saya bagi tahu, Rasulullah kita sendiri takut. Pada penghujung zaman ni, Rasulullah lebih takut bukan Dajjal, tapi ni ulama ni yang banyak merosakkan masyarakat kita. Patut dia pergi apa? Tapi dia dah biasa dengan apa? Dia panggil tadi penyakit waham. Cinta dunia, takut mati. Itu yang berlaku dalam kehidupan kita. Jadi siapa yang nak bangkit sekarang ni? Kalau dah ulama sendiri kita harapkan dia warisatul anbiya, tapi ulama Rasulullah kata dah perangai dia je, kita nak harap siapa? Kita kena tunggu Imam Mahdi. Jadi sebelum Imam Mahdi tu siapa penolong dia tu? At-Tamimi, Fatah At-Tamimi, iaitu orang-orang yang dia ni mengikuti betul-betul ahli sunnah wal jamaah. Dia betul-betul ahli sunnah wal jamaah. Dia daripada golongan timur, belah kita ni timur. Nabi kata timur. Timur ke timur maknanya belah area kita ke Kelantan sana apa semua kan. Tu kuat. Dia akan tu dia orang nak apa, kalau boleh dia nak masukkan benda-benda ni supaya semua Bani Tamim ni, Fatah Tamim ni tak wujud lah. Jadi lemah, jadi apalah. Masukkan benda-benda batil ni.
Itu serangan dia. Dia lebih tahu tapi dia buat bodoh. Kita janganlah buat bodoh macam dia. Kan? Dia buat bodoh je. Dia macam tak turun tangan ni. Orang kita, menteri kesihatan kita, dia kita yang buat sungguh-sungguh. Pasal kita orang, dia boleh baca orang menteri kita, menteri jenis nak fulusnya kan. Dia boleh lah. Itulah Rasulullah kata akan datang nanti naik pemimpin yang jahil tentang Allah. Dia jahil tentang Allah, halal haram pun dia sapu. Pemimpin yang tak amanah, yang tak jujur nanti akan jadi. Jadi kita akan terima. Itu tanda-tanda tu. Imam Mahdi nak turun. Jadi pengikut Bani Tamim ni kau engage lah banyak kali. Dia vaksin lah. Dia bukan anti vaksin. Kau vaksin lah kalau boleh masuk benda tu. Benda tu kau rasa engage masuk tapi rupanya cair, lenyap dalam badan dia. Semua berzikir balik benda tu. Kuman-kuman tu ikut berzikir sekali dalam tu. Benda batil tu sendiri lenyap. Kalau dia nak berzikir, zikir sekali. Jadi makin tambah kuat iman dia. Gitu. Allah pelihara. Pengikut maknanya penolong-penolong Imam Mahdi. Mudah-mudahan kita terpilih. Kita dapat ikut belakang dia pun tak apa. Jangan kita jadi penentang Imam Mahdi, penentang Bani At-Tamimin, sudah. Fatah At-Tamim, jangan kita jadi penentang. Kita jadi ikut dia pun jadilah. Pasal tu golongan para wali-wali Allah, bukan macam kita ni. Jadi kita kena ikut belakang dia. Jadi ciri-ciri nak ikut belakang dia tu, dia punya amalan dia apa? Mengenal, mengesakan Allah. Mengenal diri, mengenal Allah. Betul Ipan dekat tu. Sentiasa mengesakan Allah. Tu perlu. Dia ada guru pembimbing dia. Dia memang tarikat dia ada. Zikir dia tadi dia lenyap diri dia. Dia dah biasa berhari-hari berzikir hidup dia. Tarikat. Ingat Allah je. Takut pada Allah, kenal pada Allah. Hari-hari dia. Itu orang itu automatik nanti dia ada ciri-ciri tu dia akan jadi pengikut Fatah Tamimi selaku penolong Imam Mahdi. Dia dapat ikut juga. Insya-Allah. Dia memang dah ada dah, tapi tinggal lagi berapa hari lagi. 100 hari ke, 50 hari ke. Sebulan lagi ke, minggu depan ke. Dia tunggu. Pasalnya Rasulullah kata tunggu nanti Raja Arab wafat. Raja Arab Salman tu sekarang tinggal sakit kuat. Bukan kita doakan dia wafat, tapi bila wafat tu nanti anak dia 3 orang akan bergaduh rebut kuasa. Dia dah rebut kuasa, seorang pun Rasulullah kata tak dapat. Yang naik Imam Mahdi dilantik di Mekah. Lebih kuranglah cerita tu. Jadi kita menanti itu saat-saat kebangkitan Islam. Ya dah. Sebab ni sistem ni daripada kita merdeka sampai sekarang semua sistem jahanam ni. 6 jahanam ni cerita. Tak ada siapa naik pun hancur. Bertambah teruk masyarakat dia. Bertambah jauh dia bawanya manusia ni tak mentauhid dengan Allah. Tak tahu hala tuju ke mana nak dibawanya. Ke lubang biawak tu Yahudi yang diikutnya. Itu yang berlaku. Di Imam Mahdi turun. Tu. Pengikut dia dah ada. Dia nak bawa ke arah La ilaha illallah. Ilmu-ilmu yang diceritakan tadi tentang mengenal diri, mengenal Allah akan naik balik macam cendawan naik. Itu tandanya Islam kuat. Sekarang ni macam nak naik sikit dia pancung. Yahudi pancung. Dia gunakan orang-orang Islam juga. Islam yang munafik ni tadi, pemimpin yang munafik kan, dia gunakan gitu. Kita tak nampak orang Yahudi tu. Kita seolah-olah nanti Rasulullah kata berperang dengan orang kita sendiri, orang Islam sendiri. Tapi Islam yang taraf apa? Taraf munafik. Macam Sayyidina Ali dengan Muawiyah berperang, kan? 100,000, 80,000 lawan. Islam sama Islam, nampak dia Islam sama Islam. Tapi niat dia tadi nak menghapuskan orang munafik yang ada dalam Islam tu. Tetap juga perang kita mati syah. Sebab sulit lagi nak menghadapi orang munafik daripada orang kafir. Sekarang ni kita gitu. Nampak semua Islam tapi sebenarnya banyak yang munafik, minta maaf. Tapi dia tak sedar dia munafik. Sebab pertama munafik adalah dia tak kenal diri, tak kenal Allah.
Bila Allah pun Tuhan yang jadikan dia tak kenal, masalah besar lah. Dia munafik pun dia tak sedar. Dia kafir tu biasalah. Dia menyembah, mensekutukan Allah. Menyembah pada wang, dinar, hawa nafsu tu semua syirik tu. Tak kenal Tuhan tu. Itu kita menghadapi banyak. Itu pasal Allah bagi lagi peluang pada dia orang ni. Supaya bertobat. Aku hantar lagi COVID ni supaya kau duduk rumah bertobat. Jadikan kau orang mukmin. Islam aja tak cukup. Kau kena jadi mukmin. Kenal diri, kenal Allah. Baru kau boleh selamat. Selamat tu maknanya bukan tak mati. Tapi mati dalam husnul mati dalam keadaan beriman, memegang akidah iman tauhid kita. Tu yang kita nak. Tu tadi. Habis sekarang dah takut mati. Penyakit cinta dunia memanglah takut mati. Kot dia dengan COVID dia takut mati. Ya, mati padahal pasti. Yang pasti tu mati. Mati pasti. Yang kita takutkan tadi, kita mati dalam tak beriman. Itu je. Tapi tak faham. Takutlah mati. Padahal mati tu pasti. Jadi jangan sampai kita tertipu. Kita kena bangkit. Benda ni akan naik nanti, jangan menyesal. Nanti bila Imam Mahdi turun, ilmu-ilmu ni, ilmu makrifat ni, yang orang kata sesat ni, Wahabi lah, apa ni, dia kata apa ni, Al-Halas lah, ini mengaku Tuhan lah ni, ini semua, ini yang sebenarnya yang akan jadi Fatah At-Tamimi, jadi penolong-penolong yang kau hina, kau cakap ilmu dia sesat ni tadi. Dia yang betul-betul mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, yang betul-betul kenal diri, kenal Allah, kau cakap dia macam-macam kau cakap dengan dia. Tu padahal dia cakap tu betul. Nanti bila Imam Mahdi turun, jangan kau pula terperanjat tengok dialah penolong-penolong Mahdi yang kuat, sanggup mati untuk membela agama. Dia tolong kau, orang Islam banyak dia tolong. Baru kau tahu dia siapa. Selama ni kau buat hina dia kan. Tu tadi. Nanti akan bangkit. Engkau akan lihat sendiri kalau kau masih hidup nanti. Apa yang kau hina-hina banyak tu tadi, kau tengok. Dia itulah sebenarnya yang akan bantu selamatkan kau. Nanti tengok. Bukan saya punya cakap ni. Bukan saya punya cakap. Tapi Allah tu maha. Tak pernah mungkir tak pernah mungkir. Orang yang betul jalan Allah, pasti kau akan lihat dengan nyata nanti. Siapa yang benar, siapa yang salah. Jangan sampai menyesal. Pulang balik bertaubat. Peluang tu masih banyak peluang lagi ni. Tengah ada peluang lagi. Jangan sampai bila-bila naik Imam Mahdi baru kau nak kelang kabut. Kelang kabut lama-lama kau pun tak dapat. Masa sekarang ni cepat perbaiki. Bila datang nanti Imam Mahdi, kita boleh masuk dalam saf-saf golongan orang Fatah At-Tamimi untuk pergi berhijrah mencari Imam Mahdi untuk kita bai'ah. Walaupun tak sampai jumpa, kita berkeluar rumah ya, setapak dua tapak, niat nak pergi cari dia, mati syahid. Kita nak selamatkan iman akidah kita. Jadi kita keluar. Mati syahid kita. Jangan buat dia jadi penentang pula. Itu. Kita akan menjadi pengikut-pengikut Dajjal laknatullah. Sekarang pun dia punya kuncu-kuncu, dia punya anak buah pun kita dah junam. Apa lagi kalau turun Dajjal. Jadi tak ada jalan lain. Mengenal diri, mengenal Allah. Inilah yang menjadi kekuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para rasul, para nabi-nabi, wali Allah, pejuang-pejuang Islam yang betul-betul inilah yang dia pegang. Tak lain, kembali betul-betul serah diri kepada Allah. Tak takut pada siapa, melainkan Allah. Baru Allah bagi pertolongan. Sebab pertolongan tu ada di sisi Allah, bukan di sisi yang lain-lain. Allah dulu kena pegang, baru nanti Allah akan hantarkan. Macam-macam. Batu boleh jadi bom. Nafas kita kena kat musuh kita, cair musuh. Tapi kalau kau dah awal-awal lagi dah tak yakin pada Allah, derhaka pada Allah, kau ni, ya Allah, tak tahu nak cakap. Kau lebih takut dengan tadi
benda-benda makhluk daripada kau takut Allah. Ya, jawablah nanti. Jangan menyesal. Jangan kata pula tak ada orang sampaikan lah. Jangan menipu. Jelas dalam YouTube ni kita sampaikan macam-macam lagi. Allah Ta'ala hantarkan perumpamaan. Kembali cepat. Kembali. Kita ni sayang. Bukan kita cakap ni kita nak hina siapa-siapa, tak ada. Siapa-siapa pun kalau dah terlajak, dah terasa tu, kembali cepat. Tak berapa hari lagi akan turun. Kita tak tahu. 5 hari ke, seminggu lagi ke, 20 hari ke, 100 hari ke, 200 hari lagi ke. Dia pasti akan turun. Pejuang yang betul-betul akan menyelamatkan bumi ni. Sebab sekarang bumi kita dah terlampau huru-hara. Manusia dah banyak jadi perangai-perangai yang maknanya yang derhaka kepada, banyak derhaka pada Allah, derhaka pada makhluk-makhluk Allah. Tak kira dah tak takut dah. Aku tipu kau tipu aku. Dah biasa dah. Aku fitnah kau fitnah ni. Keluarga fitnah tu dah masuk dalam rumah, dalam keluarga. Sampai tahap dah masuk dalam keluarga macam biasa, rasa macam dah bermain dengan fitnah tu, makanan fitnah hari-hari dah biasa. Tak makan tak boleh buat. Mesti nak cerita fitnah orang, fitnah orang. Dah jadi seronok. Jawab pula WhatsApp ni, fitnah dia ni pula. Dia ni, ya Allah, dia jadi seronok. Kalau tak ada tu macam rasa lemah badan. Wah, dah teruk sangat dah huru-hara ni. Takkan nak tunggu bom jatuh baru kita kata huru-hara. Ini tu lagi bahaya. Dalaman kita dah kena penyakit nafsu dah menguasai kita. Itu lebih bahaya lagi. Dibanding tunggu bom tu, kau tahu, oh, ni dah jadi perang ni, kita kena bersiap-siap. Itu dah turun, kau tak boleh buat apa. Sekarang kau dah terkena kat dalam tu, lebih bahaya lagi. Mati bom turun, kau mati tetap mati. Kalau dia turun bom kau, dalam kau akidah kau kuat, kau tak takut dah. Kau mati dalam pegang akidah. Sekarang kau akidah kau rosak, tak meletup bom kau rosak pun dah. Ni bahaya ni kat dalam dulu akidah tu. Betulkan dulu. Ni hari ni kita cerita tentang penipuan yang berlaku pada masyarakat kita, yang kita tak sedar betapa malangnya. Tok nenek kita dulu zaman sebelum merdeka lagi, tok nenek kita yang betul-betul belajar ilmu, kenal diri, kenal Allah, ikut jejak langkah Nabi Muhammad SAW, semuanya berjuang lah. Bila kau sampai merdeka ni, kau dah rasa perjuangan kau rasa macam kita dah merdeka. Merdeka apa dia? Bukan merdeka namanya. Kita masih lagi, dia bagi kata perkataan merdeka, tetapi masih lagi ngikut sistem Yahudi. Cuma nikah kahwin je. Dijadikan kita macam apa? Ada bab-bab je. Padahal Islam ni kafah menyeluruh. Setiap daripada bangun tidur sampai nak tidur balik, hingga tidur tu sekali mesti ikut cara ala Islam. Ini kau dah bagi-bagi sikit-sikit lah. Tu nikah kahwin, bab apa ni, solat, itu je. Bab-bab tentang muamalat ni 24 jam ni tak usah pakai sistem Yahudi. Bank ke, kesihatan ke, apa lagi, sekolah ke, semua sistem Yahudi. Kalau sistem Islam, kajian ni belajar ni. Kalau sistem simpan duit bank, bukan cara macam kita ni, riba ni. Macam-macam kita buat kita macam dah rasa benda tu dah berpuluh tahun ni, kita rasa macam tak salah benda. Itu bahaya, dah jadi kemuncak. Jadi tak ada jalan lain dah. Imam Mahdi tu akan turun, dia akan hapuskan benda-benda ni dulu. Benda-benda yang menyebabkan kita ni bertambah jauh kepada Allah. Tambah kita nanti malas nak sebut nama Allah, tak rasa best. Sebut juga nama Allah. Solat juga. Solat renggang-renggang lah. Nanti macam-macam dibuat ni kita. Tak apa benda entah punya jenis ni. Ibadah yang kita buat. Lepas tu kita bangga pula. Kita rasa macam ibadah kita dah cukup bagus dah. Ambil mangga Umi. Kalau kita tak baiki sekarang, bila Imam Mahdi turun nanti, jangan yang kita kata dia tu zalim pula. Tu. Bawa. Jangan kata pula apa. Dia tak ada apa.
kasih sayang pula. Sebenarnya itulah kasih sayang dia. Dah cukup lah, dah banyak kasih sayang dah. Ini je jawapan dia. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan masuk mati. Kita akan dihisap lah nanti, tengoklah. Kalau kau betul-betul, kalau tak betul. Tuh. Ini yang berlaku sekarang. Macam mana kita nak baiki? Kehidupan kita makin dibawa kepada makin ke arah lubang biawak. Hingga dah masuk lubang biawak pun kita rasa macam aman lagi pula. Nanti bila datang Imam Mahdi, dia terbuka semua, kita tahu, ya Allah, selama ni hari. Itu mana yang sedar, alhamdulillah lah. Baru kita sedar, baru kita sistem Islam ni cukup indah, cukup selesa. Selama ni hari aku ingat best lah rupanya. Sebenarnya aku dah terkena sihir, aku dah terkena penipuan daripada Dajjal dan kuncu-kuncu dia. Itu nasib lah. Kalau sedar. Kalau tak sedar, mati. Nak buat macam mana? Jangan alasan orang ni tak sampaikan, orang ni tak bagi tahu. Dah. Penipu kau. Tak ada lagi alasan dah tadi. Kembali cepat. Jangan lagi kita tangguh-tangguh. Kembali cepat. Cari mursyidin. Cari pembimbing rohani dalam nak sampai kepada Allah tadi. Cari cepat dudukkan bersama dengan dia nanti. Tu. Pegang dia betul-betul. Mana dia ikut taat dia. Macam kita taat juga Allah dan Rasul juga kalau kita ikut dia. Macam mana nak cari? Buat solat istiarah, minta petunjuk Allah. Ya Allah, aku nak betul-betul duduk jalan kau. Tunjukkan ya Allah siapa pembimbing rohani. Ini selama ni kau tak buat. Buat cepat. Supaya kita boleh bawa diri kita, isteri, anak-anak kita, ataupun sekurang-kurangnya diri kita dulu kita betulkan. Jangan fikir yang lain dulu kan. Kita sendiri sekarang ni dah duduk dalam ekonomi Yahudi lama sangat. Sudah. Tobat betul-betul keluar. Jangan tunggu lama-lama lagi. Jangan kau berbalah-balah lagi. Kau tak usah banyak cerita. Keluar je. Sistem ni nanti baru kau menyesal nanti bila Imam Mahdi turun. Nanti pun kau menyesal. Sistem kau tu baru. Jangan rasa terlambat pula. Maksudnya sekarang ni keluar daripada sistem. Kalau tidak, kau tak akan rasa kemanisan, kesempurnaan dengan Allah SWT. Kau tertipu dengan nikmat yang membawa kau. Ini sementara je kau dapat. Kat akhirat kekal abadi kau berada dalam azab. Kau sanggup tinggalkan berapa puluh tahun aja ni. Bukannya lama dunia. Kau kena korbankanlah iaitu untuk demi awalal akhirat tu. Allah Ta'ala tu lebih besar. Itu hala hidup kita. Allah Ta'ala, ridha Allah. Allah tak ridha kau buat sistem yang ikut. Dia dah bagi tahu. Kau jangan ikut Yahudi. Jangan ikut Nasrani, Majusi. Dia semua dia tak puas hati. Dia dengki, hasad dengan kau. Dia tak nak kau kembali kepada Allah. Dia tahu tempat dia teruk, dia azab. Yahudi ni dia tahu. Jadi dia guru dia kan Dajjal tu guru di iblis. Dia bagi tahu, kau hapuskan orang. Kau buat penyembahan ni, ritual ni. Iblis kata ajar kat Dajjal. Nanti Dajjal akan turun. Dia buatlah penyembahan, macam-macam penyembahan. Untuk boleh dia kukuhkan kedudukan dia untuk tarik manusia. Konon-konon dia ingat Dajjal tu macam dia anggap macam yang akan merajai bumi, menguasai bumi. Dajjal ni dia anggap, Yahudi anggap macam Tuhan dia lah. Padahal kita Nabi Isa bukan Tuhan kita, tapi Nabi Isa Allah Ta'ala hantar untuk membetulkan keadaan di mana orang Nasrani, Kristian anggap dia sebagai anak Tuhan. Dia tugas tu. Samping itu ada tugas-tugas lain yang Allah bagi untuk bunuh Dajjal. Untuk doa dia tadi biar Ya'jud dan Ma'jud tadi. Tu doa dia, mati semua Ya'jud Ma'jud. Jadi kita persiapkanlah diri kita dengan kekuatan yang paling kuat, iaitu kembali kepada Allah, leburkan diri kita. Betul-betul kita hanya
Yang wujud hanya Allah, betul-betul mengesahkan Allah. Di situ kita akan dapat. Di situ kita akan dapat kekuatan dia. Di situ kita akan dapat, bila kita dah lebur, kita akan dapat wazidnahum huda. Petunjuk-petunjuk Allah akan sepat dan kita akan bertindak mengikut petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kita tak mau mempelajari ilmu mengenal diri, mengenal Allah ni, saya tak boleh nak cakap apa. Sebab ini pegangan bukan pegangan yang baru. Kita dimomok-momok kan, kita kata, oh si Aziz ni ilmu baru ni. Ni bukan ilmu ini dibawa Nabi. Nabi bawa kekuatan para Nabi ni lah ilmu dia. Mengenal diri, mengenal Allah. Mesti harus kenal Allah. Ya, bila kenal baru tengok Nabi Musa. Dia tak bergantung pada tongkat. Walaupun tongkat tu Allah bagi untuk boleh buat apa pun. Terbelah bumi ke apa benda semua boleh. Kan? Dah ulang banyak kali dah tongkat tu. Tapi tetap Nabi Musa bila nak gunakan, tunggu arahan daripada Allah. Ataupun dia tak rasa dia sikit-sikit ingat tongkat, tak ada. Sampai dia kepung oleh Firaun 100,000 bala tentera nak bunuh dah. Kat laut dah tak boleh buat apa. Tetap Nabi Musa tanya Allah. Ya Allah, habislah kami kalau macam ni, ya Allah. Baru datang Allah Ta'ala punya kalam bagi tahu, pukullah tongkat Musa. Pukul, baru jadi 12 belahan. Nampak? Dia tak ada ingat benda tu bila susah, nanti aku panggil, aku pegang tongkat ni, aku. Tak ada. Sebab dia kenal Allah. Kenal Allah. Bukan tongkat tu ada kuasa. Walaupun Allah bagi tongkat tu ada kuasa, tetap juga dia mohon pada Allah. Gitu adab-adab dia bila kita kenal Allah tu begitu. Bukan sikit-sikit keris, sikit-sikit senjata. Tak. Allah tu kita bawa je Allah Ta'ala. Pancung pedang kau. Libas. Gitu. Kita menunggu arahan Allah. Mana boleh macam tu? Kau belum amalkan lagi. Cuba kau amalkanlah. Engkau pun tak boleh bergerak. Semua musuh pun tak boleh bergerak. Yang bagi gerak musuh dan gerak engkau adalah Allah. Tu maknanya tadi. Bukan kau. Dia pun bergerak, bukan dia. Allah juga. Jadi semua-semua kita tak ada kuasa. Bila kita duduk kat situ, baru kita akan tunggu arahan daripada Allah. Bukan kau membunuh Itu kekuatan para rasul, para nabi, para wali Allah, para Imam Mahdi kalau turun, inilah kekuatan dia. Dia pasti dia dah kenal diri, kenal Allah. Dia akan bawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuma kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tak belajar, tak kupas, tak bedah siasat, kita tak faham apa tu la ilaha illallah. Sedangkan mereka ni rasul-rasul, para nabi, wali Allah, itu semua dah faham. Sekali ada disebut, dia pegang, mengimani terus. Yang ada hanya Allah. Tak payah ulang lagi banyak. Tak payah ulang. Kalau nak ulang-ulang, tapi dalam tetap tak ada rasa diri dia. Itulah la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah berpuluh ribu, rasa diri, itu bukan la ilaha illallah. Kau sebut aja. Allah nak tengok kat dalam tu. Baru aku letakkan sir aku tu hidup. Rahsia aku tu hidup. Bila hidup, baiklah semuanya. Tapi sekarang kau dah adakan kedirian. Kau ada dua, mana boleh hidup? Tak hidup lah. Mati dalam tu. Rosaklah semua. Itu tadi jadi mudah-mudahan kita dapat hayati cerita-cerita ni lagi, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-mukashshafa ghaibul fuqara ila siratul mustaqim, ila siratul mustaqim, ila siratul mustaqim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Apa yang disebut tadi iaitu kita ni fakir, tak ada apa, barulah yang dikatakan Allah Taala menghantar, iaitu alhamdulillazi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Saya pun tak tahu apa nak cakap, tapi itulah saya mengharapkan dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mentiadakan di saya sendiri pun tak ada. Saya menunggu ada apa yang Allah Taala nak sampaikan.
iaitu amanat-amanat yang Allah Ta'ala nak sampaikan pada petang ni. InsyaAllah kita sama-sama mendengar. Saya pun menunggu apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan ni, InsyaAllah. Sebagaimana yang diperbincangkan pada petang ni, ya, iaitu kebangkitan yang Allah Ta'ala hantar, iaitu Imam Mahdi, ya. Imam Mahdi. Jadi inilah yang dikatakan persediaan kita, dalaman kita ni, yang dikatakan Al-Mahdi diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberi petunjuk, Al-Mahdi tu diberi petunjuk dan memberi petunjuk. Jadi sebagaimana yang telah dikurniakan oleh kita, yang ada semua orang manusia, termasuk orang-orang kafir ke, Yahudi ke, apa ke, dia dibekalkan dalam sir rahsia, sirullah semua. Tapi sebelum ni Ustaz Ruji kita tahu, dia pernah menceritakan tentang sirullah Nur Muhammad ni, cari. Kalau tak jumpa, cari. Masa bulan Rabiul Awal masa tu, cari sampai dapat, insya-Allah. Jadi semua manusia ada sirullah. Jadi macam itulah kita, dalam diri kita ni ada Muhammad sirullah. Macam itulah Allah Ta'ala akan memberi Al-Mahdi mendapat petunjuk dan akan memberi petunjuk, dan memberi petunjuk kepada sesiapa saja yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi itulah keberuntungan kita sentiasa membinasakan diri kita, meniadakan diri kita. Jangan ada pengakuan diri, hanya dia yang mengesahkan pada diri dia. Banyak kali Ustaz beritahu, memperbincangkan tentang cerita ni, menceritakan tentang ni. Imam Mahdi membawa kenal diri, kenal Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan kita rasa asing bila betul-betul muncul Imam Mahdi. Dah yang tak berapa lama lagi ni, tak sedetik, tak berapa lama lagi. Jadi yang dinampakkan, yang last kali yang tadi diceritakan, petunjuk last, iaitu Raja Arab Saudi akan wafat. Tak lama lagi. Jadi kita ni patut bertindak untuk dari dalam diri kita. Jadi saya sama-sama kita mendengar nasihat-nasihat apa yang Ustaz beritahu sebelum ni. Bukan hari ni je, sebelum ni pun ada. Sebelum ni pun ada nasihat untuk jemaah-jemaah kita terutamanya. Bukan saya cakap untuk jemaah saja. Diri saya pun sama juga. Bukan saya cakap untuk jemaah yang dekat. Ambil peluang. Kuala Lumpur, jemaah Kuala Lumpur, ambil peluang. Bukan saya nak cakap saya apa, tak. Saya tak ada apa sebenarnya. Tapi saya nasihatkan jemaah-jemaah terutama jemaah Kuala Lumpur, ambil peluang yang berada bersama-sama dengan guru ni. Ambil peluang. Saya tak tahu, saya pun tak tahu ada ke tak ada besok. Saya mungkin Allah Ta'ala ambil nyawa saya ke. Inilah nasihat saya yang terakhir. Saya pun memang saya tak tahu, dekat sangat dah. Saya nampak dekat sangat dah. Itu pandangan Allah, pandangan mata basariah, saya tak tahu. Itu semua Allah Ta'ala yang menyatakan, bukan saya. Jadi itulah, sama-sama kita bawa yang Imam Mahdi nak bawa ni. Sebelum Rasulullah membawa juga, para nabi pun bawa juga. Jadi yang terdekat ni Imam Mahdi nak bawa, bersama-sama mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan mendapat satu kemenangan, syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita dapat bersama-sama berkumpul pada petang ini di majlis Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Sebagaimana yang dikatakan, Nabi Muhammad SAW suka pada orang yang berjihad. Apa yang dimaksudkan jihad yang sebenar ialah, yang pertama, jihad memerang hawa nafsu kedirian kita sendiri. Jadi apabila yang dimaksudkan Nabi Muhammad SAW, jika kita ingin menjadi pengikut Imam Mahdi, hendaklah kita mentiadakan diri kita hanya mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita hendaklah sentiasa memperkukuhkan dengan mempelajari, sentiasa memperbaiki dan dengan mempelajari ilmu kenal diri kenal Allah ini. InsyaAllah kita sama-sama, semoga kita sama-sama dapat menjadi pengikut Imam Mahdi pada masa akan datang, insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Apa yang diucapkan oleh saudara kita tadi adalah pada khatir rintasan Rabbani, kalimat-kalimat Rabbi, pada Allah Subhanahu Wa Taala, rintasan yang datang. Mudah-mudahan dapat kita hayati, bawa dalam kehidupan kita untuk mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguhnya dialah yang dapat mengesakan dirinya sendiri. Di situ kita tenggelam kan, insya-Allah. Dan apa yang dikatakan tadi, Islam ni Nabi kata akan dia mula-mulanya dia datang sebagai asing, macam pendatang asing lah. Datang ni pelik, orang tengok lah, pelik, asing. Mana Nabi SAW beritahu mula-mulanya Islam aku datang ni maknanya asing. Semua kata sesat lah, Rasulullah ni pelik lah, asing kan. Lama-lama Rasulullah berbelas tahun, 20 tahun, makin mantap. Lama-lama dah tak jadi asing. Dah jadi pula semua orang sembah pada Allah betul-betul, mengesakan Allah betul-betul. Dah tak adalah mensekutukan Allah, sembah patung Lata, Zaman, tak ada dah. Kemenangan dekat Kaabah, dalam Kaabah tu dah tak ada patung-patung dah, tak ada. Kalau tidak sebelum ni penuh dengan patung ni dalam Kaabah tu. Simpan patung emas semua dalam tu. Zaman Rasulullah tu. Jadi asing. Rasulullah ni kalau sembah tu kosong je, dia kata, apa kau sembah? Apa Muhammad ni? Pelik lah Muhammad ni. Tak ada sembah apa-apa. Dia nak ada benda berhala depan dia, baru dia kata, ni betul sembah. Dia kata. Jadi Rasulullah maksudkan tu lah asingnya beliau. Bila dah Rasulullah bawa berpuluh tahun, benda ni dah naik, maknanya dah tak dianggap asing, dah dianggap ini yang original. Kemudian Nabi bagi tahu dia kembali akan jadi asing. Yang asing tu macam mana? Ajalah ini. Sekarang ni banyak orang Islam tak asing, bukan masalah Islam tak Islam. Sekarang ni masalahnya orang tak kenal Allah. Dia sebut nama Allah tapi dia masih menyembah kepada hawa nafsu. Itu pasal kata la ilaha illallah, harus kenal diri, kenal Allah. Baru kau tahu kategori kau macam mana. Jadi bila orang yang sekarang ni bila amalkan begitu, orang anggap asing. Orang kata pelik lah ilmu dia ni. Nak kenal diri, nak kenal Allah pula dah. Dia dah jadi orang dah bising. Ada ke dalam apa ni? Dia dah jadi benda ni. Sampai nak sebut nama Allah pun hati-hati pula. Jadi pelik, dah jadi asing dah. Sebab manusia dah tak nakkan kepada Allah. Cuma dia sebut nama Allah tu sebab ada kepentingan terpaksa. Untuk biar masyarakat boleh pilih dia boleh jadi ketua. Jadi kita dengan orang Islam macam ni, dengan Hindu macam ni, dia ada dia punya tu untuk nak orang sokong dia. Bukan sebab dia tu pemimpin tu sebab dia mengenal Allah dan ajak manusia kepada tauhid, tak. Ni dia ajakkan manusia untuk sokong menyembah pada dia, tapi dia tak sedar. Biasa kali pilihan raya dia melobi sanggup bagi apa pun, habiskan masa dia untuk biar orang sokong. Bila dia menang, dia yang jadi Tuhan. Dia pula arah nanti rakyat gini-gini, ikut cakap dia. Mesti nak macam-macam. Ini yang berlaku kan. Jadi asing, jadi asing lah. Kita yang tadi yang kebenaran ni duduk betul-betul takut pada Allah, kenal diri, kenal Allah ni. Jadi kita ni jadi tersisih automatik. Jadi asing. Tapi jaga yang dianggap asing ni, Nabi kata beruntunglah orang yang dianggap asing pada akhir zaman tu nanti. Dia itulah yang akan menolong, membangkitkan kembali. Alhamdulillah. Jadi kita biar sekarang ni kita rasa macam kita nak pergi ni tak boleh, ni tersekat kan. Tak apa. Yang penting kita kukuhkan. Dia benda tak lama lagi. Kukuh, kuatkan lagi. Tak apa, tak pergi pun tak apa. Aku selama ni aku dah dapat pergi pun. Kan? Bukan aku mati pun, masih lagi aku boleh yang lain-lain. Kalau tak bagi masuk sini, masih boleh aku buat ibadah yang kat rumah, kat sini. Kan? Itu tadi. Jadi macam-macam cara dia nak bagi kita supaya renggang-renggang, pecah belah. Ini kita tak sedar, banyak ulama-ulama suk yang tak sedar. Maka dia pun tak lawan lah. Dia pun arahkan. Kita renggang-renggang. Dan dia pun setuju pula. Ya Allah.
Kalau diam aja kan bagus. Lagi bagus kan. Ini tak. Engkau ulama, engkau pula. Kita kena saut seruan dia orang ni. Kita kena renggang-renggang. Penyakit ni bahaya. La haula wala. Habislah. Kalau dah ulama sendiri dah arahkan macam tu. Nampak sangat ulama tu ulama. Dia dah kena cucuk hidung lah. Senang cerita Tapi bukan ulama kawasan sini, tempat lain. Bumi lain tu. Faham lah sendiri. Jadi kita ni bukan kita nak menentang siapa-siapa, nak hina siapa-siapa. Tapi kita sekarang ni dah masanya untuk kita bangkit. Ni kita bangkit. Bangkit dia macam mana? Kukuhkan akidah kita, kenal diri, kenal Allah. Sampai tak ada rasa kedirian, 24 jam kita jaga. Itulah kekuatan para rasul, para nabi, para wali Allah. Itu kekuatan. Kita perlu bersiap sedia untuk meniadakan diri kita, mengesakan Allah. La ilaha illallah. Itu kita kukuhkan, kita betulkan betul-betul. Itu aja jalan dia untuk kita mencapai kemenangan. Kerana inilah yang dibawa oleh Imam Mahdi dan pengikut-pengikut dia, Fatah At-Tamimi ke ataupun daripada Khurasan ke, semua. Itu dah terbukti yang kat Khurasan tu. Dia. Zaman dulu Afghanistan dulu, zaman apa? Taliban dulu lagi dah. PBB satu dunia pergi hentam dia pun tak boleh. Rusia pun selain dia. Sebab dia malam-malam takut pada Allah, zikir. Dalam gua ke apa. Bom jatuh dia kejarnya. Bom jatuh bukan lari, kejar. Bom jatuh bukan jadi meletup, jadi makanan. Ya ke? Kau tak dengar cerita ini? Ini cerita nyata orang yang betul-betul berjuang di jalan Allah. Pasti Allah akan bagi pertolongan. Tak, Allah Ta'ala kata, pergi kejar tu makanan jatuh. Engkau nampak macam bom, dia nampak makanan. Allah tukarkan. Itu pasal saya cakap tadi, leburkan diri, duduk kenal diri, kenal Allah, bahagia engkau nanti. Engkau tak nampak sesuatu tu ada kekuatan. Yang kau nampak kekuatan tu di sisi Allah. Walaupun dia musuh hebat macam mana, engkau tak nampak. Kau nampak kekuatan Allah kepada dia tu. Kalau Allah tak izinkan, tak meletup tank dia banyak. Tentera Afghanistan tu, tentera Taliban, Mujahidin, pejuang, Fabilillah. Dia ambil tu, dia zikir, bismillah, bismillah, bismillah. Dia baling kat kereta kebal tu, meletup terbalik. Lagi tinggi. Bom tu, kalau tu terbalik gitu je. Dia baling batu tu, meletup, berpusing ke atas tu 2 kali, berebuk. Lagi kuat kekuatan batu tu tadi, yang dizikirkan tadi. Daripada bom yang kau gunakan, bom yang tu tadi. Manusia cipta, katakan dia. Terbalik gitu kata kebal. Ini berpusing 2 kali, batu dia paling. Kau nak lawan tentera Allah macam tu. Tapi kau dah tak yakin dengan Allah, tak kenal diri, tak kenal Allah, mana ada dapat pertolongan Allah? Engkau pun dah jauh dengan Allah. Maksiat. Dengan riba, dengan macam-macam, kau tak bersihkan balik. Bersihkan balik, barulah Allah Ta'ala akan bagi kemenangan. Ini kita nak kemenangan tu daripada Allah. Bagaimana cara dia? Matikan diri, betul-betul kenal diri, kenal Allah. Duduk dengan dia aja. Dia yang jadi kuasa. Matilah pada sekarang. Baru kita nampak Allah tunjuk, bertambah yakin kita. Ini tidak kita duduk dengan ikut telunjuk Yahudi apa ni. Makin jauh. Biarkan lagi. Nanti bila kena nak sakaratul maut, baru menyesal. Hidupkan aku balik, ya Allah. Tak guna dah. Kau tak boleh salah siapa-siapa. Dan jelas nyata Allah tunjukkan perumpamaan dan macam-macam. Kembalilah. Saya cakap ni pasal kita kesian, kasih sayang kita, prihatin kita. Sudahlah tu. Kembalilah kepada Allah betul-betul. Carilah jalan ni. Cari cepat jalan mengenal diri, mengenal Allah ni. Supaya nanti bila tak berapa hari lagi turun Imam Mahdi, kita dah boleh berpaut. Kita tak kuat. Jadi kita perlukan wakil-wakil yang daripada Allah. Allah dah hantar untuk mudahkan kita. Allah tahu kita tak kuat. Dia hantar orang yang di sisi Allah, Allah kuat dengan Allah. Kita numpang dia lah. Kita dah lemah, tak kuat, tak berapa kenal Allah lagi. Macam-macam maksiat kita buat kan. Jadi Allah
Masih Allah nak selamatkan kita, dia hantarkan wakil aku, Khalifah, Imam Mahdi. Jangan pula kau tak jadi penyokong dia. Jangan jadi kau penentang dia pula. Ya Allah, tak tahu nak cakap. Banyak di kalangan ulama akan menentang Imam Mahdi nanti. Ulama suk ni. Setiap ulama suk pula dia ada orang-orang di belakang dia. Tu nanti. Macam mana dia suruh nanti pancung nak buat macam mana? Ya. Kalau tidak kan dia pancung kita dulu. Tu. Dia caik dia kata. Kalau lubang cacing pun dia caik kita. Yang cakap siapa? Wah, aku ni dia gunakan hadis, gunakan ayat Quran. Dia tembak engkau, anak-anak engkau dia tembak. Dia pancung depan kau, anak kau, isteri kau, keluarga kau. Kau nak sabar lagi? Kau pula tak ada kekuatan. Baru nak sedar, betul lah. Si Haji cakap gini. Kau siapkan senjata apa ni. Kalau aku siap senjata, ada juga aku nak lawan. Sekarang ni, nyesal tak guna dah depan mata kau. Anak isteri kau, keluarga kau dipancung dia apa. Tak nampak ni. Sedangkan dia masukkan racun dalam badan anak isteri kau, suami kau, keluarga kau, mak kau, kau rela masuk dalam badan benda batil. Kau tak nampak benda tu batil lah. Kau rasa baguslah ni, galakkan lagi lah. Kita kena apa. Kau pula jadi pula tukang apa pula lagi. So masukkan lagi ni benda batil. Ya Allah. Tak rasa macam kau dah masukkan benda batil dalam anak kau tadi. Ya Allah ya. Nampak sangat dah kena jauh sangat, dah terkejerat, terkena sihir, terkena tipu daya iblis. Kuncu-kuncu dia Dajjal, penolong-penolong Dajjal. Inilah kerja dia. Dia takkan puasnya. Dia dah dapat ni kan dia begini. Gini lah. Sampai nanti kau dah betul-betul dah gelap langsung, dah tak nampak Allah Ta'ala, tertutup langsung. Dia kata apa? Aku tinggalkan kau. Aku pun tak berani perangai macam kau. Aku takut Tuhan. Nanti iblis cakap. Guru Dajjal dia cakap nanti. Aku pun tak derhaka macam kau lah. Aku takut Tuhan. Dah sudah. Kita dah tak boleh buat apa. Kita lebih derhaka lagi pada iblis nanti. Dia bawa kita ke situ. Sampai gelap habis dah. Tertutup. Ini yang berlaku sekarang ni. Itulah pasal saya cakap tadi. Bila kita dah dibagi penglihatan oleh Allah, kita nampak. Benda ni dah jadi dah. Cuma kita seolah-olah ada masa lagi kita cakap. Kalau Allah perlihat nanti terperanjat kita. Manusia dah jadi kepala anjing dah, banyak dah kita tengok dah. Dah jadi zombie dah. Kita nampak keliling kita dah. Kalau dibukakan oleh Allah. Saya tak nak. Nanti orang kata saya memfitnah manusia pula. Tak nak. Ini saya cerita bumi lain. Bukan bumi sini. Saya dah pergi satu bumi yang lain. Dia tunjukkan gitu. Banyak yang dah jadi zombie tapi tak sedar. Pergi pasar, pergi solat, pergi apa semua. Duduk konon-konon berzikir. Tapi kat keluar kat serban dia tanduk apa. Bukan bumi sini bumi tempat lain. Tu. Kita masih lagi tenang macam apa, tak ada apa. Sebab kita sendiri pun sebahagian daripada zombie-zombie itu. Manusia yang mati tapi hidup tapi mati. So, kosong dengan Allah matilah tu. Orang yang hidup kata Rasulullah, orang yang ingat kenal Allah, dia hidup. Dia tak kenal Allah, tak kenal diri, tak hidup. Dia tu mati. Mati dah macam bangkai berjalan. Ini kita. Tu minta. Kalau ini kita dah diperlihatkan kat bumi tu macam tu, saya takut. Janganlah lihat yang kat bumi sini. Tu pasal dia takut. Saya minta Allah Ta'ala buang, hilangkan. Jangan ada kat bumi. Bumi lain tu tak perlu tunjuk. Itulah berlaku dalam kehidupan kita. Bukan ini satu rekaan. Ini satu kenyataan yang nyata dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jelas. Ilmu kita bukan ilmu yang agak-agak lah. Tak ada. Ilmu kita ni bukan agak-agak. Ilmu kita yang Allah bagi ni sekarang ni, bila kenal diri, kenal Allah, nyata, jelas. Alam gaib. Ya Maryam,
nyata jelas kita dinampakkan oleh Allah, tak ada lagi was-was dah. Bila Allah dah janji, bila kau dah kenal aku, kau dah apa, nyata, tak ada yang tersembunyi, kau akan nampak jelas. Apa orang ni bawa, apa ni kau akan nampak. Tinggal lagi waliyatalataf wala yus'iranna bikum ahada. Berlemah lembut, jangan ceritakan alam hadang kau kepada orang yang bukan. Boleh kita ceritakan cerita-cerita ni bukan bumi sini punya, cerita bumi tempat lain. Dia faham lah. Kembalilah cepat. Kita kesian, kita sedih. Nabi Muhammad SAW sayangkan kita, Allah sayangkan kita. Macam-macam perumpamaan dah Allah bagi. Rasulullah sentiasa laqad ja'akum, dalam diri kita sentiasa nakkan kita, doakan kita supaya kembali kepada